Malam hari memasang pelita, ditiup bayu cahaya membara. Assalamualaikum bulannya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera buat pengurusi majlis, Barsani Arif lagi bijaksana serta hadirin sekalian. Sampan kolek nampak berwalam, tebalnya kabus menghilang langkah. Kerana dekat ku ucapkan salam, kerana jauh ku kira warkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dahlia binti Khairuddin, murid tahun 6. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Tinggi. Hobi saya ialah berenang, manakala cita-cita saya pula ialah menjadi seorang guru. Saya meminati bidang perguruan kerana saya dapat berkongsi ilmu pengetahuan kepada semua insan, terutama kepada kanak-kanak. Mereka sangat memerlukan ilmu yang berguna dan bimbingan untuk diaplikasikan dalam kehidupan yang sangat mencabar. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan seorang pengawas sejak tahun 2020 sehingga kini. Selain itu, saya juga memegang jawatan sebagai bendahari dalam unit pengawas dan ahli jawatan kuasa unit beruniform. Saya terlibat aktif dalam beberapa pertandingan yang diajukan oleh pihak sekolah dan peringkat daerah. Antaranya, pertandingan mewarna sempena Bulan Kebangsaan peringkat sekolah tahun 2018 dan mendapat johan. Pertandingan kuis sains sempena Bulan Sains 2022 dan mendapat tempat ketiga. Pertandingan bicara buku tahun 2022, pertandingan bicerita sempena Bulan Bahasa Melayu 2022 dan mendapat tempat keempat. Sekarang, tibalah masanya untuk saya berkongsikan tentang buku kegemaran saya. Buku ini berjudul Misi Cikgu Baru. Buku ini telah ditulis oleh Nazri Salam Dapat dan diterbitkan oleh PTS Pop Sendirian Berhad pada tahun 2013. Buku ini mengandungi 254 muka surat dan mengandungi 22 bab. Buku ini juga menceritakan tentang seorang jejaka bernama Syarif yang merupakan seorang guru sementara yang baru ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Air Jernih. Pada pagi itu, sebelum ke sekolah, Syarif telah memakan 4 keping lemping dan sepotong kek yang dibuat oleh ibunya sebagai jala perut. Setelah selesai makan, Syarif terus menuju ke perhentian bas. Nafasnya tercungak-cungak dan perlu menyimbah. Walaupun jarak dari rumahnya ke situ tidak sampai 50 tapak, kerana badannya yang besar itu menyukarkannya untuk berjalan. Di dalam bas pula, Syarif memerlukan 4 kerusi untuk didudukinya. Walaupun badannya besar, namun IQ Syarif sangat hebat. Setibanya di sekolah, dia terus menuju ke bilik penolong kanan dan berjumpa dengannya. Guru penolong kanan tersebut melihat dari atas ke bawah sebanyak beberapa kali, lalu tersenyum sinis kerana tubuh badannya yang sangat besar itu. Setelah sesi melapor diri selesai, Syarif telah diberi amanah untuk menjadi guru kelas dan mengajar mata pelajaran sains tahun 6 besi. Kelas ini terkenal kerana sifatnya yang nakal dan terpaksa diasingkan dari kelas-kelas tahun 6 yang lain supaya tidak mengganggu murid-murid belajar. Pada masa itu, Syarif tahu bahawa tugasnya sangat mencabar. Lebih-lebih lagi apabila Cikgu Ana memberitahu kelas sebelum ini telah mengalami tekanan perasaan yang kronik dan terpaksa ditahan wad sakit mental akibat perangai murid-murid di kelas itu. Tiba-tiba, Syarif membayangkan tubuh badannya yang besar menjadi kurus dan pipinya montel menjadi cengkung. Kasihan Syarif. Pada hari kedua, Syarif mengajar. Perkara baru yang dilakukan oleh Syarif ialah membuat mata sepek manakala dahinya dikerutkan menjadi wajah super garang untuk membuat murid-muridnya berasa takut sewaktu belajar di kelas itu. Selain membuat wajah garang, Syarif juga mengayunkan rotan jika ada murid yang tidak memberi perhatian ketika sedang belajar. Tindakan mengayunkan rotan telah sampai ke pengetahuan Dr. Merikan, iaitu seorang pemilik syarikat hartanah terbesar di negeri itu.
dan juga ayah kepada salah seorang murid tahun 6 besi. Disebabkan Dr. American tidak suka anaknya diancam, Syarif telah dipanggil. Namun begitu, Syarif bernasib baik kerana Cikgu Zubir datang menyelamatkannya dan mengatakan bahawa ia adalah guru baru di situ. Sebulan berada di sekolah itu, Syarif telah mendapat menyesuaikan dirinya dan mempelajari teknik mengajar yang berkesan melalui buku yang dipinjamkan oleh Cikgu Is. Antara buku tersebut ialah How to Become Great Teacher, Onizuka. Daripada buku itu, Syarif telah mengaplikasi teknik mengajar yang berkesan sehinggalah murid-muridnya berjaya meningkatkan peratus dalam peperiksaan sehingga mendapat grade A+ dalam mata pelajaran sains. Kini, Cikgu Syarif berasa sangat gembira dan bangga terhadap anak muridnya walaupun dahulunya sentiasa dikeji dan diasingkan kelas mereka. Namun kini, mereka menjadi kebanggaan sekolah. Begitulah cerita tentang misi cikgu baru yang memberi banyak pengetahuan dan pengalaman kepada saya bagaimana cara mengendali emosi dengan baik dan cara menarik minat murid untuk belajar. Kini, saya ingin beralih kepada ulasan topik yang telah dipilih iaitu kesedaran mental dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan aset negara yang amat penting untuk membesar dengan sihat dan sempurna. Keperluan fizikal dan mental kanak-kanak perlu dipenuhi. Sokongan dari ibu bapa akan dapat membantu kanak-kanak mencapai potensi mereka dan membentuk peribadi anak-anak apabila mereka dewasa. Kesihatan mental yang baik amat diperlukan untuk menjamin anak-anak dapat belajar dengan sempurna dan menjalani perkembangan sosial yang baik. Antara keperluan kesihatan mental kanak-kanak termasuklah menyediakan peluang untuk mereka bermain dengan kanak-kanak yang lain dan rakan-rakan sebaya. Ibu bapa juga harus memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bermain sama ada sendirian atau bersama dengan kawan-kawan secara berkumpulan. Bermain merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan kanak-kanak dan sama pentingnya dengan keperluan lain seperti belajar, makan dan tidur. Bermain mengajar kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain serta mendapat memupuk kemahiran bersosial. Seperti berkawan, mengawal diri, berkongsi dan bertoleransi. Bermain juga membantu kanak-kanak memupuk kreativiti dan menyesuaikan diri terhadap persekitaran. Sewaktu bermain, kanak-kanak bebas untuk berlari, ketawa dan menjerit dan ini dapat membantu pernafasan dan mengelakkan mereka meluahkan perasaan. Pada masa yang sama, bermain bersama kawan-kawan juga akan membantu kanak-kanak mengenali pasti kekuatan dan kelemahan diri mereka dan mempelajari cara bermain dengan betul. Oleh itu, ibu bapa perlu memberi peluang untuk kanak-kanak bermain kerana mendatangkan banyak manfaat kepada kanak-kanak tersebut, terutama kepada kesihatan mental mereka. Mental yang sihat dan badan yang cergas pasti akan menjamin kehidupan yang sejahtera. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.